Assalamualaikum doktor, saya Muhammad Hafizul bin Muhammad Yusof, nombor matrik 282345 bersama rakan kumpulan saya Muhammad Zulhilmi bin Ismail 282283, Muhammad Husyairi bin Syafi'i 282317, Nur Syahira binti Muhammad Zaki 282430, Nik Nurul Maizatu Akmal binti Razali 282413. Saya akan membuat perbentangan mengenai tajuk ulasan dasar. Pengenalan ulasan dasar. Dasar awam adalah sesuatu perkara yang diterhadkan dengan apa sahaja yang dilakukan oleh pihak kerajaan bagi mementingkan kebajikan orang awam. Kebajikan yang dijaga adalah langkah yang diambil untuk lebih mementingkan ke arah kebajikan. Definisi dasar awam oleh Thomas Alday 1965, public policy is whatever government chose to do or not to do. Definisi ini bermaksud setiap apa-apa perkara yang diambil kira oleh kerajaan, sama ada mereka mahu atau tidak mahu melakukannya. Hal ini kita dapat melihat mengapa dan perbandingan jika sesuatu perkara itu diambil tahu oleh kerajaan ataupun tidak. Definisi oleh Ross dalam Anderson 1995 adalah a long series of more or less related activity. The consequences for those concern rather than discrete decision. Definisi ini bermaksud dasar awam adalah tindakan atau aktiviti yang dilakukan oleh pihak kerajaan sekadar memenuhi sebagai keputusan untuk membuat sesuatu. Friedrich dalam Anderson 1995 beranggapan dasar awam dapat dilihat oleh beliau sebagai a proposed course of action, a person, group or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in a effort to reach a goal and realize an objective or a purpose. Dari definisi tersebut, kita boleh melihat pelbagai perkara cuba disampaikan oleh beliau. Antaranya A. Dasar yang telah dicadangkan oleh individu, kumpulan atau kerajaan. B. Dasar tersebut memberi ruang serta halangan mengikut persekitaran. C. Dasar yang mampu mempengaruhi berdasarkan persekitaran demi sesuatu manfaat. D. Dasar yang dilakukan bagi mencapai matlamat dan merealisasikan objektif. Friedrich membincang definisi secara mendalam dan terperinci kerana bersangkut paut dengan persekitaran. Tindakan-tindakan yang diambil oleh kerajaan mestilah bersesuaian dengan persekitaran wujud. Selain itu, matlamat dan objektif berdasarkan capaian matlamat telah beliau tekankan sebagai panduan untuk melaksanakan dasar. Definisi dasar awam yang diutarakan oleh setiap sarjana mempunyai tafsiran dan pendapat yang berbeza. Beberapa kesimpulan telah dibuat semasa perbincangan mengenai maksud dasar awam adalah A. Dasar awam merupakan tindakan yang dilakukan oleh kerajaan adalah untuk mencapai sesuatu matlamat demi mencapai
sesebuah objektif. B. Dasar awam melibatkan persekitaran yang wujud demi membuat sesuatu perkara. C. Dasar awam juga adalah candangan yang utarakan dan memberi manfaat kepada orang lain berdasarkan undang-undang. Memandangkan Malaysia adalah sebuah negara yang mempunyai keunikan tersendiri di mana terdapat berbagai agama, kaum, budaya dan cara hidup berbeza. Keunikan ini harus dikekalkan dengan mengamalkan perpaduan sama sendiri untuk mencapai matlamat. Salah satu objektif kerajaan mengamalkan kehidupan yang harmoni dan perpaduan antara kaum. Kerajaan perlu memikirkan setiap sudut dasar sama ada dalam ekonomi, sosial dan politik. Sewaktu zaman penjajahan telah terbentuknya kaum yang berbeza, malah telah membuat kelompok-kelompok untuk sesuatu kaum hidup dalam serumpun. Disebabkan ini, perpaduan sukar dibentuk dan kerajaan telah memikirkan satu dasar supaya setiap kaum ini boleh hidup harmoni walaupun tinggal dalam satu rumpun. Dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan adalah untuk dibuat sebagai garis panduan untuk mencapai matlamat dan objektif negara. Tujuan dasar-dasar yang diwujudkan oleh kerajaan adalah untuk mencapai matlamat keselamatan negara. Selain daripada itu, kestabilan dan perpaduan negara dapat menjamin kestabilan ekonomi dan sosial ekonomi negara sehingga menjadikan negara yang maju dan pembangunan yang mantap. Perbincangan sejak kebelakangan ini, kita boleh lihat dasar yang diwujud oleh kerajaan seperti gagal untuk mengawal setiap isu yang timbul di kalangan rakyat. Jika dirujuk pada petikan artikel www.astroawani.com, berita Malaysia, hubungan kaum agama semakin parah di Malaysia. Kita dapat melihat isu perkauman dijadikan isu oleh seorang untuk kepentingan mereka sendiri. Hal ini akan menghancurkan negara kerana tiada kestabilan dalam negara. Disebabkan isu perkauman disentuh, ianya akan membuat negara kita kacau bilau jika berlaku peperangan antara kaum. Dasar-dasar yang diperkenalkan oleh kerajaan sepertinya rakyat tidak dapat menghayati dengan baik. Disebabkan itu, banyak dasar-dasar yang diperkenalkan gagal mencapai matlamat. Jadi seterusnya saya serahkan kepada kawan saya untuk membentangkan. Terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai kegagalan politik. Kegagalan untuk menjalankan dasar-dasar kerajaan demi mencapai matlamat dan objektif negara. Perkara pertama yang kita dapat melihat, kegagalan di politik adalah masing-masing sedang berebut kuasa untuk mentadbir negara. Disebabkan perebutan kuasa membuat politik negara kita tidak stabil. Bagi ahli politik, menggunakan isu perkauman bagi mendapatkan perhatian rakyat untuk menyokong beliau. Apa yang dapat kita lihat di sini, isu negatif seharusnya tidak patut diungkapkan oleh ahli politik untuk mendapatkan perhatian rakyat, sedangkan isu perkauman amatlah sensitif untuk diutarakan. Bagi kestabilan politik akan tercapai sekiranya para politik memahami dasar-dasar di Malaysia serta mampu menangani isu-isu dengan baik, memandangkan negara Malaysia sebagai negara demokrasi. Saya akan serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan kegagalan ekonomi. Hai, Assalamualaikum. Saya Nik Nurul Mazudah Akmal binti Razali, nombor matrik 282413. Thank you Zihni untuk keterangan berkaitan dengan kegagalan dasar dari segi politik. So, sekarang saya juga akan terangkan berkaitan dengan kegagalan dasar dari segi ekonomi pula, iaitu salah satunya adalah dasar ekonomi baru DEB yang mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, budaya dan juga penempatan. Manakala yang kedua ialah ketidakseimbangan politik, iaitu mengganggu ekonomi negara dan pelabur tidak yakin untuk melabur sehingga memusnahkan rancangan asal DEB, iaitu dasar ekonomi barulah.
Okey, manakala yang ketiga ialah taraf hidup. Dengan kenaikan kadar inflasi yang melampau, ramai yang menganggur selepas pandemik COVID-19. Okey, so untuk kegagalan dasar dari segi ekonomi terdapat tiga lah, iaitu dasar ekonomi baru (DEB), yang kedua ketidakseimbangan politik, dan yang ketiga adalah taraf hidup. So, yang selebihnya saya akan serahkan kepada kawan saya Muhammad Hushairi. Thank you. Saya akan teruskan berkaitan dengan kegagalan dari segi sosial, di mana dasar negara sosial merupakan salah satu dasar yang dibentuk untuk mencapai perpaduan dan juga kestabilan sosial. Dasar sosial boleh dianggap sebagai salah satu dasar yang memberi keutamaan kepada nilai-nilai sosial seperti keadilan, kerohanian dan juga kemanusiaan, di mana kesemua nilai-nilai sosial ini perlulah seimbang. Tambah-tambah lagi negara kita mempunyai pelbagai latar agama dan kaum. Objektif utama dasar ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang sentiasa bersatu padu, berdisiplin dan juga saling hormat menghormati. Selain itu, dasar ini juga dapat menggalakkan perkembangan dari segi bidang kebudayaan, sosial, ekonomi dan juga politik. Kegagalan dari dasar awam ini yang dapat kita bincangkan adalah berkaitan dengan perselisihan faham di kalangan kaum, di mana sekiranya berlaku isu perkauman, ianya akan mengganggu keharmonian hidup bermasyarakat di negara kita. Kita juga boleh mengambil iktibar daripada peristiwa 13 Mei yang berlaku dahulu, dan kita juga tidak mahu peristiwa tersebut berulang lagi. Selain itu, kita dapati isu sosial yang menjadi masalah di negara kita adalah aktiviti liberal yang semakin berluasa, di mana para aktivis sosial ini mereka mahu mendapatkan kepentingan dan kebebasan seperti mana orang lain, tapi seperti yang kita sedia maklum bahawa Malaysia merupakan sebuah negara Islam dan majoritinya adalah mengamalkan agama Islam. Jadi mereka perlu akur dengan apa-apa perkara dan aktiviti yang bercanggah dengan agama Islam tidak dibenarkan dibuat di negara kita. Yang seterusnya ialah cadangan pembaikan dasar. Ia terbagi kepada tiga daripada segi ekonomi, politik dan sosial. Yang pertama ialah ekonomi, iaitu menaikkan martabat produk lokal Malaysia di persada dunia. Hal ini juga dapat membangkitkan semangat rakyat untuk terus hasilkan produk mereka dan mampu membantu menaikkan taraf ekonomi negara. Kerajaan perlu bagi galakan serta beri dorongan kepada peniaga kecil dengan menawarkan pinjaman untuk membantu perniagaan yang diusahakan. Dari segi politik, ahli politik perlu buang sikap tamak dan bersaing secara sihat untuk merebut tempat mentadbir negara. Ahli politik juga yang terlibat ataupun mempunyai rekod polis ataupun SPRM tidak layak bertanding untuk mentadbir negara. Ini kerana perkara ini harus diterapkan awal, kerana untuk mendapatkan negara yang aman dan damai, kita haruslah mempunyai pemimpin yang bersih nilai murninya dan berintegriti. Okey, dari segi sosial, yang pertama ialah menerapkan nilai-nilai murni supaya keharmonian dalam diri dapat ditanam dan diamalkan ketika dewasa. Ia juga harus menerapkan sifat menghormati antara satu sama lain supaya perpaduan akan dapat diterapkan dengan cemerlang. Akhir sekali, kita sebagai rakyat Malaysia perlu mengamalkan sikap nilai-nilai murni dan saling menghormati antara satu sama lain. Rakyat juga harus memahami setiap dasar demi mencapai matlamat kemajuan negara. Ahli-ahli politik juga haruslah mengamalkan dasar-dasar yang berikut: mengetepikan sikap tamak dan menolak rasuah, dan kerajaan juga perlulah bersikap sama rata antara rakyat golongan biasa dengan kumpulan elit. Sekian, terima kasih.